uji macam mana. Sebab tu kita kena faham, yang macam abang tanya tadi, kenapa sebenarnya orang masih lagi mengundi Perikatan Nasional? Kenapa kalau di Melaka dan di Johor, walaupun Perikatan Nasional ni sebenarnya tak kuat pun, tapi tiba-tiba dia dapat undi lagi banyak daripada kita, sehingga kan Pakatan Harapan berada di tempat ketiga berbanding dengan UMNO Barisan Nasional, kemudian Perikatan Nasional, kemudian Pakatan Harapan. Baik, Saya tak pernah sebut ini secara terbuka di luar. Saudara-saudari adalah orang ramai yang pertama yang mendengar pandangan saya mengenai soalan itu, kenapa orang masih mengundi Perikatan Nasional. Ini berdasarkan dapatan dan kaji selidik dan temu ramah yang kita buat dengan pengundi-pengundi atas pagar di Johor. Ada beberapa perkara yang mungkin kita di dalam keadilan dan juga Pakatan Harapan tidak pernah terfikir. Baik, Di mata pengundi atas pagar, terutamanya pengundi Melayu, siapa sebenarnya parti yang lebih banyak melawan rasuah? Bersatu ataupun keadilan? Kita kata keadilan. Ada pengundi-pengundi atas pagar Melayu yang merasakan bersatu yang lagi kuat lawan rasuah. Mesti kita macam, engkau ni gila ke apa? Tak masuk akal. Macam kau tak tahu rekod pimpinan yang ada dalam bersatu tu. Tapi kita kena ingat, pengundi atas pagar, dia tidak mengambil tahu mengenai politik mendalam macam kita. Kita ni sembang pasal politik WhatsApp, pasal politik girlfriend pun politik, boyfriend pun politik. Habis semua kita tahu. Pengundi atas pagar ni, dia meneruskan hidup dia macam biasa. Dia hanya ambil sikit-sikit masa dekat nak masuk pilihan raya. Dan ingatan politik dia itu tak panjang. Kita ni ingat dulu kita lawan 98 bawa gelombang reformasi. Oleh kerana gelombang reformasi itulah memungkinkan kita menang 2008 yang mengubah pola politik negara. Bawa lagi 10 tahun sehingga kita tumbangkan UMNO Barisan Nasional. Itu ingatan kita. Sebab kita dah lama kita ingat yang itu semua. Ingatan pengundi atas pagar yang ada sekarang ialah rasuah paling besar dalam negara ini dibuat oleh Najib Tun Razak bermula tahun 2014. Siapa yang berkorban dan melawan untuk melawan Najib selamatkan negara daripada 1MDB ni? Muhyiddin. Sebab Muhyiddin dilihat sanggup berkorban sehingga dipecat, diugut, dia tengah sakit. Sebab tu kena faham, kalau kita secara berterusan tak puas hati, kenapa korang ni nampak Muhyiddin ni baik, sedangkan Datuk Seri Anwar Ibrahim ni dulu sangat berkorban semua. Saudara-saudari, manusia macam tu lah. Dia hanya nampak apa yang dia nampak. Kalau kita secara berterusan mengulangi dan tidak mencari jalan untuk mendekati pengundi, bodoh kita lah. Jadi kebanyakan perkara yang kita rasa menjadikan kita ini bersih, amanah, bagus, pengundi atas pagar mungkin tak nampak. Kerana bagi mereka yang lawan dulu Muhyiddin sanggup berkorban, Muhyiddin kemudian menyelamatkan lagi orang Melayu daripada DAP, dia sanggup berpecah. Yang itu orang pakatan tak nampak dan dia tak nak terima hakikat itu. Tapi yang memenangkan pilihan raya bukan penyokong tegak, pengundi atas pagar. Kalau pengundi atas pagar berfikiran begitu, tugas kita untuk berkempen dan mencerahkan dan mencerdikkan supaya akhirnya dia nampak perkara itu tidak benar. Jadi untuk menjawab yang abang tanya tadi, kenapa orang masih lagi mengundi Perikatan Nasional? Itu sebab dia. Minda telah berubah. Kita kadang-kadang bercakap di dalam kelompok kita sendiri. Dan bila kita bercakap di dalam kelompok kita sendiri, kita percaya kepada propaganda kita sendiri. Itulah yang telah berlaku kepada UMNO Barisan Nasional. Orang beritahu Najib dulu semua keadaan makin teruk, orang marah, dia tak dengar. Dia duk nyanyi joget lah. Bila jadi baru kau faham. Jadi kita tidak boleh mengulangi kesilapan yang berlaku oleh mana-mana parti yang dah ada jadi kerajaan. Tak boleh. Kita kena peka apa yang berlaku. Kita kena dengar. Kita jangan marah orang kalau dia tak sokong kita.
Kita kena faham sebab apa dia tak sokong kita. Kita jual kuih, orang tak nak beli. Kau marah je sampai bila dia tak beli? Lebih baik kita dengar, kenapa kamu tak mau beli kuih saya? Apa yang tak baiknya kuih saya banding dengan kuih orang tu? Kalau dia kata boleh manis sikit tak? Memang kita kena tengoklah kalau boleh maniskan sikit dan sebagainya. Jadi, itu sebenarnya kedudukan politik di kalangan pengundi sekarang. UMNO masih lagi belum mendapat kekuatan dia sebelum itu. Sokongan terhadap UMNO masih lagi dalam 40% lebih seluruh negara. Dalam pertandingan 3 penjuru, 40% itu dia sebenarnya tidak selamat dan tidak cukup untuk menang kursi. Masalah kita ialah yang 50% lebih tadi itu, dia terpecah lebih kurang hampir sama banyak antara Perikatan Nasional dengan kita. Itu yang menyebabkan UMNO walaupun dia ada 38, 39, 40%, dia masih lagi menang. Sepatutnya yang berlaku, kalau kita berjaya mengekalkan sokongan pengundi-pengundi kita daripada 2018, 55% lebih pengundi itu sebenarnya 40 ke 50% itu pengundi kita. Cuma selepas 22 bulan kita berkuasa di Putrajaya, pengundi-pengundi atas pagar ni dia makin jauh daripada kita. Dan bila dia makin jauh daripada kita, dia kira tidak ada beza parti-parti politik dekat Malaysia ni. Pakatan pun sama, Perikatan pun sama, dan juga Barisan Nasional pun sama. Dia bukan peduli pun susah senang kita, orang tak ada gaji, PKP 2 tahun, perniagaan hancur lebur. Dia tak, orang politik ni di mata rakyat sekarang, terutamanya pengundi atas pagar, mereka ini hanya bercakaran untuk mendapat tempat supaya dia jadi menteri. Dia jadi menteri, dia kan peduli pun pasal kita. Okey, baik, bila keadaan dia macam itu, dia jadi berbahaya. Kerana dia kata saya tak nak UMNO. Sebab UMNO ni memang saya tak suka Najib, rasuah dia semua saya tak nak. Tapi antara Pakatan dengan Perikatan ni, masa itulah jarum perkauman akan masuk. Yang PAS dan Bersatu akan cakap, yalah memanglah sama-sama lawan rasuah ni, Perikatan pun lawan rasuah, Pakatan pun lawan rasuah. Tapi paling kurang Perikatan tak ada di AP. Sebenarnya itu cukup berkesan dalam pilihan raya negeri yang lain. Sebab itu kita tengok ada peralihan undi, terutamanya undi Melayu yang besar ke arah Perikatan Nasional dalam 2-3 pilihan raya negeri yang lalu. Pimpinan parti lain tak suka saya sebut. Kerana susah nak terima. Benda ni macam pahit kan. Tapi itulah hakikatnya kan. Kalau kita nak perbetulkan sesuatu, kita kena terima diagnosis dia, itulah hakikatnya. Jadi sebab itu, untuk masuk pilihan raya kali ini, saya cadangkan kita buat serampang dua mata. Kita kena kembali kepada rakyat dan berkempen macam dulu, dengan tujuan pertama, kita kena menangi balik hati rakyat, orang biasa ni. Kita kena belai dia balik, pujuk dia balik, buktikan bahawa kita bukanlah seperti ahli-ahli politik yang mereka samakan dengan UMNO, dengan Bersatu, dengan PAS. Kita kena buktikan bahawa kita masuk politik untuk berkhidmat, bukan untuk jawatan, bukan untuk kedudukan, bukan untuk kemewahan. Kita kena tunjukkan bahawa walaupun ada sedikit masalah selepas 2018, tetapi jati diri perjuangan keadilan ini tidak sedikit pun berubah. Kita sebenarnya berada di sini untuk bawa reformasi yang lebih baik kepada rakyat. Kalau kita berjaya buat yang itu, insya-Allah kita boleh swing 4-5% undi kepada kita daripada kalangan pengundi atas pagar. Masih ada peluang. Cara yang kedua ialah apabila kita turun berkempen macam ini tiap-tiap hari di kampung, orang tengok tiap-tiap hari ada FB Live. Bagus juga ada pemilihan ni, tiap-tiap hari ada FB Live. Dulu, masa tak ada pemilihan, sumpah seorang pun tak buat FB Live. Senyap 2 tahun, tak dengar cerita. Padahal segala jenis, menteri ni ada segala jenis pegawai, tak ada pun nak buat FB Live. Sekarang masa pemilihan, 5 kali FB Live tiap-tiap hari. Baguslah. Itu yang kita nak. Turun berkempen, tunjukkan kepada rakyat, bila
pengundi tegar kita tengok bahawa sebenarnya mereka ni sekarang benar-benar telah kembali ke landasan untuk lawan, dia akan semangat balik. Bila dia semangat balik, dia juga jadi teruja. InsyaAllah kita akan boleh tingkatkan kadar keluar mengundi 4 hingga 5%. Kalau kita boleh buat macam tu, tingkatkan keluar mengundi 4-5%, swing sokongan pengundi atas pagar kepada kita 4-5%. Untuk menjawab soalan abang tadi, adakah Pakatan Harapan masih lagi ada harapan? Kita bukan saja masih lagi ada harapan, kita sebenarnya adalah pilihan rakyat. Kalau kita kena cara, kita masih lagi boleh menang, saudara-saudari. Cuma tak bolehlah menang goyang kaki. Tak bolehlah menang lepas 4 kali kalah tak buat apa-apa. Orang rakyat kata kamu ni tak reti bahasa. Kita orang dah beritahu 4 kali, kamu tak berubah. Jadi tak bolehlah. Jadi saya harap itu menjawab soalan mengenai pilihan raya kedudukan kita.